Muka 112 tu dah kita sambung kemarin dekat tengah-tengah hujan. Jadi nombor apa? Nombor 3 ke nombor 4? 4 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin. Nombor 4 tu au isman mausufan. Maksud dia yang kena hazaf. Kemarin nombor 3 tu isman mudhafu ilaih. Au isman mausufan. Kaqaulihi ta'ala wa man taba wa amila salihah ay amalan salihah. Nampak situ dah. Jadi wa man taba ni surah Furqan ayat 71. Wa man taba siapa yang bertaubat wa amila salihah dan beramal soleh. Asal dia wa amila amalan salihah, tapi amalan tu dia buang. Orang panggil dia hazaf, ijaz qasar. Ijaz hazaf. Au isman sifatan ataupun isim sifat. Hak tadi tu mausuf, ni sifat. Nahu fazadathum rijsan ila rijsihim. Surah Taubah ayat 125. Au isman sifatan ataupun isim sifat. Nahu fazadathum rijsan ila rijsihim. Surah Taubah ayat 125. Maka menambahlah akan mereka tadi tu rijsan, akan kekotoran ila rijsihim, kepada kekotoran mereka. Mudhafan ilaih. Rijsan ila rijsihim, dia asal dia ada sifat tu. Rijsan mudhafan tu dia hilang. Mudhafan ila rijsihim. Au syartan ataupun syarat. Nahu fattabi'uni yuhibbukumullah ay fa in tattabi'uni. Fattabi'uni, kamu ikut aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah Taala akan kasih kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Fattabi'uni tu dia ada in tu dia hazaf. Fa in tattabi'uni. Au jawab syartin ataupun jawab syarat. Nahu walau tara idh wuqifu 'alan nar. Ni surah Al-An'am ayat 27. Walau tara, kalau kamu tengok idh wuqifu 'alan nar, ketika orang kafir ni dihentikan di atas neraka, jawab dia tak ada. Jawab dia ni ai la ra'aita amran fazi'a. Nescaya kamu akan tengok amran, perkara fazi'a, yang menggerikan. Jawab dia hazaf. Au musnadan ataupun musnad. Musnad dekat sini adalah fa'il. Nahu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ai khalaqahunna Allah. Ni surah Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum, dan jika kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, sesiapakah yang ciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan berkata Allah. Jadi la yaqulun khalaqahunna Allah, mencipta akan langit dan bumi oleh Allah. Khalaqa tu dia hazaf. Faham sini? Jadi ijaz ni dia ada dua. Satu ijaz qasar, satu lagi ijaz hazaf. Ijaz yang satu lagi tu dia kalimah dia tu ijaz ni makna sikit, makna banyak, lafaz sikit. Yang kemarin tu dia tak ada hazaf gapo-gapo dah. Yang satu lagi ijaz hazaf, dia ada hazaf. Apa itu hazaf dia banyak tu lah, sama ada dia hazaf huruf ataupun hazaf mudhaf ataupun hazaf mudhaf ilaih ataupun hazaf mausuf ataupun hazaf sifat ataupun hazaf syarat ataupun hazaf jawab syarat ataupun hazaf musnad, hazaf fa'il. Faham sini dah? Da'awil ijazi, perkara yang membawa kepada ijaz. Da'awi benda yang membawa.
Da'awil ijazi kathiratun. Benda perkara yang membawa kepada ijaz itu banyak. Wahiyallati tusamma bi asbabil ijazi. Wahiyah dia itulah da'awi itu allati yang tusamma dinamakan ia allati bi asbabil ijaz, dengan sebab-sebab ijaz. Sebab apa boleh jadi ijaz? Faminha, maka sebahagian daripada dia asbabul ijaz apa? Mujarradul ikhtisari wal ihtirazi anil abathi li zuhurihi. Mujarradul ikhtisari, mujarrad semata-mata meringkas. Ikhtisar ini meringkas. Wal ihtirazi, ihtiraz ni dan memelihara, anil abathi daripada sia-sia, li zuhurihi bagi zahirnya kalimah tadi tu. Kalau dia ada, jadi macam tak ada function, baik bagi tak ada. Itu tu antara menyebabkan ijaz. Yang kedua pula, wa minha at-tanbihu ala anna zamana yataqasaru anil ityani bil mahzufi. At-tanbihu, beritahu ala ke atas anna zamana, sesungguhnya masa tu yataqasaru, pendek, semakin pendek, anil ityani daripada mendatangkan bil mahzufi dengan yang dihazaf. Wa annal ishtighala bi dzikrihi yufdi ila tafwifil muhimmi. Wa annal ishtighala, dan sesungguhnya sibuk, bi dzikrihi dengan sebutnya al mahzuf, khabar dia, yuhzi, membawa ia ishtighal tadi tu ila tafwitil muhimmi, kepada luput al muhimmi, perkara yang penting. Jadi antara sebab ni dia kata benda masa dah pendek dah, sebab tu tak sebut. Kalau sebut jadi terlepas benda hak penting. Wa hadhihi hiya faidatu babit tahdiri wal ighra, dan ini dia faidatu adalah faedah babit tahdiri wal ighra, bab tahdzir wal ighra. Dia dalam nahwu dia ada satu bab orang panggil at-tahdzir wal ighra. Dia ada dua, tapi tak apalah, satu tu kita hazaf. Sebab apa kita hazaf? Sebab nak cepat. Contoh macam asad ataupun kalau kita kalau kita pergi kat kedai makan kan, ataupun kalau siapa-siapa dia bawa makanan panah, air panah, lepas tu dia nak lalu, lepas tu ada orang kat depan, dia akan cakap macam mana? Dia akan cakap panah. Faham tak? Dia tak kata pergi ke tepi ada makanan panah. Kalau dia kata pergi ke tepi ada makanan panah, dia tepuh dululah. Jadi dia kata panah ni. Pergi ke tepi ada makanan tu, orang panggil hazaf. Sama juga kalau macam asad, singa. Orang tak kata tu ada singa, larilah daripada singa. Kena makan dululah. Jadi orang kata asad, singa. Tu orang panggil apa? Kalau dalam nahwu orang panggil tahdir wal ighra. Bab tahzir wal ighra. Dia buang. Tahdzir wal ighra ni dia ada dua, tapi yang satu lagi macam ni. Dia hazaf. Sebab apa hazaf? Sebab kalau royak tak ada. Jadi kena cepat. Tu. Faham sini dah? Wa qad ijtama'a fi qoulihi ta'ala, wa qad, dan sesungguhnya ijtama'a telah berhimpunlah keduanya at-tahdzir wal ighra ni fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, naqatallahi wa suqiyaha. Ini surah apa ni? Surah Asy-Syams ayat 13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Nabi apa hak unta tu? Nabi Saleh. Faqala lahum Rasulullah, Nabi Saleh kata kepada kaum dia, naqatallahi wa suqiyaha, unta Allah, wa suqiyaha, dan minuman dia. Maksud dia unta Allah, jangan kamu kacau unta Allah. Jangan kamu kacau tu dia buang. Wasuqiyaha. Wasuqiyaha tu biar dia minum. Tapi hak tinggal unta Allah dan minuman dia. Itu tu orang panggil jangan kamu kacau dan biar tu hilang. Fana qatallah tu tahzirun bitaqdiri daru. Maka bermula fana qatallah. Ayat na qatallah tu khabar dia tahzir, adalah tahzir
bitaqdiri dharu, dengan takdir dharu. Tinggallah naqatallah, tinggallah unta tu, jangan nak kacau dia. Wa suqiyaha ighra'un, dan suqiyaha tu adalah ighra'un bitaqdiri ilzamu, dengan takdir ilzamu, melazimilah, biarlah dia minum. Faham situ? Tu orang panggil at-tahdhir wal ighra'. Antara sebab dia hazaf ni sebab apa? Sebab inilah at-tahdhir wal ighra'. Takdir. Wa minha at-tafkhim at-tafkhimu wal i'zamu lima fihi min al-ibham. At-tafkhimu, mengagung, wal i'zamu, dan membesarkan, lima fihi min al-ibhami, bagi barang fihi yang padanya nyama bayan, min al-ibhami, iaitu daripada ibham. Yang dekat sini ni, moga benda tu besar sangat, biar tak royak pun tak apa. Kalau royak tak faham juga, tu tak bagi tahu. Wa minhu qawluhu fi wasfi ahli jannah, wa minhu, dan sebahagian daripada dia tadi ni, qawluhu adalah firman-Nya Allah Taala fi wasfi ahli jannah, pada mensifatkan ahli jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum ila akhir tadi tu. Ini surah Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dibawa orang yang bertakwa ni jumpa Tuhan dia tu, orang yang bertakwa kepada Tuhan dia tu, ilal jannati zumara, kepada syurga puak-puak. Hatta idza jaha wa futihat abwabuha, sehingga idza ja'uha, apabila dia orang datang kepada syurga, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu syurga, jawab dia tak ada. Sebab apa jawab dia tak ada? Sebab benda tu besar. Kenikmatan syurga tu, akal kita ni tak boleh nak faham. Bila nak akal kita tak boleh nak faham, apa kata tak kena royak. Dia mau faham sendirilah. Gitu. Sebab tu hazaf. Sebab apa hazaf? Dia mau ambil faham sendirilah. Moga benda tu benda besar. Fahuzifal jawabu, maka dihazaf akan jawab. Idh kana wasfu ma yajidunahu wa yalqawnahu inda dhalika la yatanaha. Idh kerana kana wasfu ma yajidunahu, kana adalah wasfu ma yajidunahu, barang yang mensifat, kana wasfu adalah sifat ma yajidunahu, barang yang mendapati oleh mereka hu akannya nyama, wa yalqawnahu, dan yang jumpalah oleh mereka hu akannya nyama, inda dhalika, pada ketika demikian, pada ketika buka pintu tadi tu, la yatanaha, tidak habis ia wasaf. Bila mana buka pintu syurga tu, kenikmatan syurga tu apa wa fiha ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at. Syurga ni la aina ra'at, mata tak pernah tengok, wala udhuna sami'at, telinga tak pernah dengar. Jadi tak boleh nak royak. Lepas tu tak payah royak. Gitu. Faju'ilal hasfu dalilan ala dhiqil kalami an wasfi ma yushahidunahu. Faju'ilal hasfu, maka dijadikan akan hazaf dalilan, akan dalil ala dhiqil kalam, daripada sempit percakapan, an wasfi ma yushahidunahu, daripada wasfi, mensifatkan, ma yushahidunahu, ma barang, yushahidu, yang lihatlah oleh ahli syurga, hu akannya nyama, yang lihatlah oleh orang beriman akannya nyama. Moga benda tu nak cerita tak boleh. Kenikmatan syurga itu tak payah ceritalah, ada mau faham sendiri. Wa turikatin nufusu tuqaddiru ma sya'athu, wa turikatin nufusu, dan ditinggalkan akan jiwa-jiwa ni, tuqaddiru, mengkadarkan, dia agak-agak mereka mengkadarkan, ma sya'athu, akan barang sya'at, yang mahulah oleh ia nufushu, akannya nyaba, ma wala tablughu ma'a dhalika kunha ma hunalika wala tablughu, dan tidak sampailah oleh nufus ma'a dhalika, bersama demikian tu, maf'ul, kunha ma hunalika, kunha akan inti, kunha ni inti sari, inti, ma hunalika, apa yang di sana. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga dibuka, apabila dia orang datang kepada syurga dan dibuka pintu syurga, dia ada jawab. Tapi nak bagi tahu besar sangat syurga ni, sampai kalam ni tak boleh nak cerita, terus tak payah jawab. Tak ada jawab dia. Lepas tu biar hati tu agak-agak sendiri.
Walaupun hati tu agak sebenarnya lam tablugh ma'adzalika kunha ma hunalika. Dia tak sampai pun kepada inti yang dia duk reka dalam hati tadi itu. Faham sini? Itu antara sebab hazaf. Wa kadza qauluhu, dan seperti demikian juga. Walau tara idh wuqifu 'alan nar, ni surah Al-An'am ayat 27. Walau tara, kalau kamu tengok idh wuqifu 'alan nar, ketika dihentikan orang kafir ni 'alan nar, di atas neraka, dia tak ada jawab. Jawab dia ni ai la ra'aita amran fa'izan. La ra'aita, nescaya kamu akan tengok amran fazi'an, akan perkara yang negeri, menakutkan. La takadu tuhitu bihil ibaratu. La takadu, sifat yang tidak hampir-hampir, tuhitu, meliputi, bihi, dengannya amrun fazi' ni, al-ibaratu, oleh ibarat. Apabila, kalaulah kamu tengok orang kafir ni, waktu dia orang ni diletakkan di atas neraka, dia tak ada jawab. Surah Al-An'am ayat 27. Sebab apa tak nak jawab? Sebab benda tu besar sangat. Jadi sampai tak boleh nak jawab. Terus tak payah jawab. Ada. Wa minha, dan sebahagian daripada hazaf ni lagi, at-tahqiqu, at-takhfifu li kathrati dawranihi fil kalami. At-takhfif, meringankan. Li kathrati dawranihi fil kalami. Li kathrati, kerana banyak dawranihi, berdaurah ni apa, pusing, maksudnya disebut, sering disebut, kerana banyak disebut, kerana sering disebut fil kalam, pada perkataan, kerana banyak berpusing akan dia tu pada perkataan, kerana semua disebut, jadi tak payah royak lah, hazah lah. Kama fi hadfi harfin nidai, sebagaimana pada dihazaf huruf nida. Nahu Yusuf wa'arid an hadha, ni surah Yusuf ayat 29. Maksud dia, ya Yusuf, wahai Yusuf, berpaling daripada ini. Tapi moga semua duk cerita dia, tak payahlah sebut ya tu, hazaf. Ada. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, riayatul fasilati, memelihara fasilah. Fasilah ni yang hujung belakang tu, pemisah. Fasilah ni yang hujung belakang, pemisah antara dua ayat tadi tu. Contoh macam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tu huruf dal tu. Huruf dal tu orang panggil fasilah, hujung ayat tu. Ni riayatul fasilah, menjaga fasilah, hujung, pemisah. Nahu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, surah Duha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka, dan tidak meninggallah akan kamu oleh Tuhan kamu, wa ma qala, dan tidak benci. Ai wa ma qala ka, asal dia wa ma qala ka, dia ada ka, tapi moga nak bagi munasabah dengan sebelum dia, dia wa ma qala. Ada ka tu dia hazaf. Faham sini? Bab ijaz. Ijaz ni apa? Makna banyak, ayat sikit. Walakum fil qisasi hayah, bagi kamu tu pada hukum kisah tu ada kehidupan. Sebut gitu je, tapi kalau tengok orang tu, bila mana ada kisah, orang takut nak bunuh orang. Bila mana orang takut nak bunuh orang hidup lama. Bila mana hidup lama, ada anak pinak. Bila mana ada anak pinak, semua dapat manfaat, akan ada pembangunan, akan tersusun undang-undang dan sebagainya. Itu banyak makna dalam satu saja. Walakum fil qisasi hayah, sebagai contoh. Sekarang ni itnab. Itnab ni terbalik dia pula. Ayat banyak, makna sikit. Itnab ni kebalikan dia. Ayat banyak, makna sikit. Huwa ziyadatul lafzi alal ma'na li faidatin. Dia itnab ni ziyadatul lafzi, tambah lafaz, al makna, ke atas makna, li faidatin, kerana ada faedah. Jadi lafaz banyak tapi makna dia sikit. Makna dengan lafaz lagi tambah banyak. Au huwa ta'diyatul makna bi ibaratin zaidatin an muta'arafi awsatil bulaghai. Huwa, dia tu ta'diyatul makna, menunaikan makna, bi'ibaratin zaidatin, dengan ibarat yang lebih, an muta'arafi awsatul bulagha, an muta'arafi, daripada yang umum, yang biasa-biasa, awsatul bulagha, dari pertengahan bulagha, ahli balaghah. Jadi kalau muta'arafi awsatul bulagha ni, dia tak sampai tahap balaghah, ahli balaghah yang sastrawan tu.
Tapi dia bukanlah orang biasa sangat ni. Dia di tengah-tengah. Situ. Lifaidati taqwiyatihi wa tawkidihi. Kerana ada faedah taqwiyatihi, mengkuatnya makna, wa tawkidihi, dan mengkuatnya makna. Jadi antara faedah lafaz banyak, makna sikit, dia ada faedah, ada. Sebab nak bagi kuat makna tadi tu. Wal Qur'anu munazzahun anil hashwi wat tatwili. Sedangkan dan bermula Al-Quran itu munazzahun, suci, anil hashwi wat tatwil, daripada hash. Hashwin kalimah sisipan. Kalimah sisipan yang tak ada mempunyai makna. Itu tu hash, kalimah sisipan yang tidak mempunyai makna. Wat tatwili, dan memanjang. Quran dia bukan saja nak cerita panjang-panjang tak ada faedah, dia bukan gitu. Fahuwa asasul balaghati wa mizanul fasahati. Fahuwa, maka bermula ia munazzah tadi tu, suci tadi tu, khabar dia asasul balaghah, adalah asas bagi balaghah, wa mizanul fasahati, dan mizan, timbangan al-fasahati, bagi fasih. Gitu dah. Wa'lam, ketahuilah, anna dawa'iyal itnabi kathiratun, sesungguhnya dawa'iyah, perkara yang membawa al-itnabi, kepada jadi itnab ni, khabar dia kathiratun, banyak. Minha, sebahagian daripada dia, tasbitul ma'na wa tawdihul muradi. Tasbitul ma'na, mensabitkan akan makna, wa tawdihul muradi, dan menjelaskan akan maksud, akan tujuan. Wa tawkidu, dan nak menguatkan. Wa daf'ul ibhami, dan nak menolak keraguan. Wa itharatul hamiyati, dan nak membangkitkan hamiyah, semangat. Wa ghairu dhalika, dan selain demikian. Jadi kadang-kadang ada satu tempat ni, lafaz tu banyak, makna dia sikit. Dia bukan saja-saja dia ada faedah. Antara faedah dia tu nak menguat, nak mensabitkan makna, nak menjelaskan maksud, nak menguatkan, nak menolak keraguan, nak membangkitkan makna dan sebagainya. Faham sini? Wa anwa'ul itnabi kathiratun, bermula bahagian-bahagian itnab ini banyak. Minha, sebahagian daripada dia, apa? Zikrul khasi ba'dal ami, sebut khas selepas am. Mula-mula sebut umum, lepas mula-mula sebut umum, kemudian sebut yang khas pula. Benda yang sama, cuma dia khusus. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Baqarah ayat 238. Hafizu, peliharalah ala salawat, di atas sembahyang 5 waktu ni, wassalatil wusta, dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni sembahyang tengah, sembahyang asar. Jadi ayat Quran tu bagi tahu, jagalah sembahyang 5 waktu dan jagalah sembahyang asar. Apa dia sebut sekali lagi sembahyang asar tu? Tu orang panggil. Padahal benda tu yang sama. Sebut khas selepas sebut am. Wa faidatuhu, faedah dia, at-tanbihu ala maziyatin wa fadlin fil khasi. At-tanbihu, memperingati, ala maziyatin, di atas istimewa, wa fadlin, dan lebih, fil khasi, pada khas. Jadi sebut solatul wusta, sebut solat asar tu nak rakyat. Solat asar ni dia lebih, dia istimewa, dia ada istimewa dia. Hatta, sehingga ka'annahu, seolah-olah, li fadlihi wa rif'atihi, kerana lebihnya khas, wa rif'atihi, dan tingginya khas, dia tu juz'un akharu mughayirun lima qablahu. Itu adalah juz'un akharu, satu juzuk yang lain, mughayirun, yang berlainan, lima qablahu, bagi apa yang sebelumnya khas. Jadi asal dia, jagalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni sembahyang asar.
Jagalah sembahyang 5 waktu dan sembahyang asar. Benda yang sama, buat apa sebut sekali lagi sembahyang asar tu, moga sembahyang asar tu duduk dalam sembahyang 5 waktu juga. Nak bagi tahu kata sembahyang asar ni dia ada kelebihan dia. Ada ziyadah, ada pertambahan. Fadli zikrul ami ba'dal khasi. Sebut umum selepas khas. Tadi sebut khas selepas umum. Ni terbalik. Sebut khusus dulu baru sebut umum. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Di surah Nuh. Surah Nuh ayat 28. Rabbi, wahai Tuhan aku, ighfirli, ampunlah dosa aku, wa liwalidayya, dan dosa mak pak aku, waliman dakhala baitiya mu'mina, dan kepada mereka yang masuk rumah hal keadaan mukmin, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Jadi ampunlah aku dan mak bapak aku dan orang yang masuk rumah mukmin, mukmin lelaki, mukmin perempuan. Aku ni dah mukmin dah ni, mak bapak aku ni mukmin lah, mukmin lelaki, mukmin perempuan. Buat apa sebut sekali lagi? Tu orang panggil sebut am ba'dal khas. Wa faidatu, faedah dia syumulu baqiyatil afradi, melengkapi baki-baki afrad, nak perhabis ke semua juzuk-juzuk. Afrad ni juzuk-juzuk. Wal ihtimamu bil khasi li dhikrihi saniyan fi unwanin amin ba'da dhikrihi awalan fi unwanin khasin. Wal ihtimamu, dan amati bil khasi, dengan yang khas tadi tu, li dhikrihi, kerana sebutnya yang khas, saniyan, pada kali yang kedua, fi unwanin amin, pada unwan ini alamat ataupun simbol, pada alamat am, ba'da dhikrihi, selepas sebutnya yang khas, awalan, pada kali pertama, fi unwanin khasin, pada alamat, pada simbol khas. Jadi yang kedua ni kita nak amati yang khas tu. Sebut dia dulu. Lepas tu sebut sekali lagi sebab nak amati khas ni dan nak bagi kena belakang. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, al-idahu ba'dal ibham. Idah ni menyatakan ba'dal ibham, selepas mengkaburkan. Apa sebut dua kali? Hak pertama tu tak jelas mana, hak kedua ni jelas. Litakriril ma'na fi zihni sami'i bidhikrihi marratain. Litakriril ma'na, kerana nak menetapkan makna, fi zihni sami', di dalam zihin, di dalam pemikiran sami', orang yang dengar, bizikrihi, dengan sebutnya syaikh tadi itu, marratain, dua kali. Sebab apa sebut dua kali? Supaya benda tu masuk dalam kepala. Ingat dalam kepala. Mula-mula tak jelas lagi. Yang kedua, idah jelas. Marratan ala sabilil ibhami wal ijmali marratan. Satu kali ala sabilil ibhami wal ijmali, di atas jalanan ibham dan ijmal. Kabur. Ibham ini kabur. Wal ijmal, borong. Wa marratan ala tafsili wal idahi, dan satu kali yang lain pula ala sabili tafsil, di atas jalanan tafsil, detail, terperinci, wal idahi, dan jelas. Fayaziduhu dhalika nublan wa syarafa. Fayaziduhu, maka menambahlah akan khas tadi itu tu marrat dhalika fa'il, oleh demikian zikru marratai, sebut dua kali, nublan wa syarrafan, akan kebaikan dan kemuliaan. Jadi sebut dua kali itu lebih jelas, lebih mulia. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Ini surah Saf ayat 10. Ya ayyuhalladzi, wahai orang beriman, hal adullukum, nak dak aku tunjuk kepada kamu,
ala tijarah, di atas satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan akan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah badan, iaitu kamu beriman dengan Allah wa rasuli dan rasul dia, wa tujahidu, dan kamu bermujahadah fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Nampak sini. Jadi tijaratin tunjikum min adabin alim dengan tu'minuna billah sampai habis itu benda yang sama. Cuma dia yang pertama tu dia sebut secara kabur, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Apa dia perniagaan tu? Kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan kamu mujahadah pada jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Tu nampak situ dia. Dia sebut dua kali tu supaya apa? Supaya benda tu masuk dalam kepala kita. Jelas, takrir dalam zihni sami', dalam zihin orang yang dengar. Gitu. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, qasdul isti'abi, niat qasad ni, niat isti'abi, nak menghabisi, nak perhabis. Sebut dua kali sebab apa? Sebab nak perhabis. Nahu qara'tul kitab baba. Qara'tul kitab, aku baca kitab, baban baba, akan satu bab. Bila sebut akan satu bab, kita baca belakanglah. Fahimtuhu kalimatan. Aku faham akan kitab tadi tu, bab tadi tu, kalimatan. Satu kalimah. Bab apa ada ulang dua kali kalimah tu? Nak bagi kita faham belakang. Nak royak kata kita ni qasdul isti'abi. Kita ni niat nak menghabisi. Faham tak kitab ni? Kitab apa ni? Qawaid asasiyah fi ulumil Quran. Fahimtuhu kalimatan. Saya faham dia. Satu kalimah. Nak ayat faham belakang. Ulang dua kali kalimah tu, ulang dua kali tu, apa faedah dia? Faedah dia nak mencakupi semua. Wa minha, dan sebahagian daripada dia lagi, ziyadatut targhibi fil afwi. Apa ni? Tambah gemar. Targhib ni gemar. Fil afwi, pada memaaf. Kita nak suruh orang bagi maaf, tapi nak bagi dia lagi seronok, dia nak gemarkan dia lagi untuk memaaf. Jadi ulang benda yang sama tu 2-3 kali. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Surah Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum, sesungguhnya min azwajikum, sebahagian daripada isteri-isteri kamu tu, wa auladikum, dan anak-anak kamu tu, khabar dia aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka kamu jaga-jagalah, maka kamu berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Wa in ta'fu, dan jika ta'fu, kamu memaafkan. Wa tasfahu, kamu tak marah. Wa taghfiru, kamu ampun. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha pengampun lagi maha penyayang. Nampak tu? Ta'fu, kamu maaf. Wa tasfahu, kamu tak marah. Wa taghfiru, kamu ampunkan. Makna sama je tu, 3-3 lebih kurang sama je makna. Dah buat apa ulang 2-3 kali ni? Ulang 2-3 kali ni adalah at-targhib fil afwi, menggemarkan pada memaafkan. Wa minha, sebahagian daripada dia lagi, at-targhibu fi qabulin nushi bistimalatil mukhatabi liqabulil khitabi. At-targhibu, targhib, menggemarkan, fi qabulin nushi, pada menerima nasihat, bistimalatil mukhatabi. Istimalah ni dengan mengambil hati. Istimalah ni ambil hati. Al-mukhatabi, mukhatab, liqabulil khitabi, untuk ataupun bagi menerima khitab. Jadi ulang 2-3 kali ni supaya apa? Supaya ambil hati hak yang kita kecek kepada dia tu, dia nak ambil nasihat kita. Jadi ulang 2 kali. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala,
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Ada. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ni surah Ghafir ayat 38 dengan ayat 39. Wa qala alladhi, wahai orang-orang yang beriman, wa qala alladhi amana, wahai orang-orang yang beriman. Dia kata apa orang yang beriman ni? Dia kata gini, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutlah akan aku, ahdikum sabilar rasyad, nescaya aku akan tunjuk kepada kamu sabilar rasyad, akan jalan yang benar. Itu ayat 39. Ya qaumi, wahai kaum aku. Dia ulang sekali lagi, ya qaumi. Ulang supaya apa? Supaya kaum dia tu dia nak ambil hati kaum dia. Innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan sekarang ni, kehidupan yang sekarang kat dunia ni, khabar dia mata', senang, kesenangan. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat tu, hiya darul qarar, itulah adalah rumah yang kekal. Fa fi takriri ya qaumi ta'tifun liqulubihim. Fa fi takriri, maka pada mengulangi ya qaumi, kalimah ya qaumi ni khabar dia ta'tifun, adalah ta'tif, mengambil hati, liqulubihim, bagi hati-hati mereka kaum, hatta, sehingga la yashukku fi ikhlasihi lahum fi nushihi, la yashukku, tidak syaklah oleh kaum, fi ikhlasihi, pada ikhlasnya alladhi amana, orang yang beriman tadi tu, lahum, bagi kaum tadi tu, fi nushihi, pada nasihatnya alladhi. Jadi dekat sini ni ada beberapa sebab yang menyebabkan benda tu kalimah dia, lafaz dia banyak tapi makna dia sikit, ataupun kita panggil itnab. Antara dia sebab sebut khas selepas am, sebut am selepas khas, ataupun menjelaskan selepas mengkaburkan, nak menghabisi, ataupun nak menggemarkan pada memaafkan, ataupun nak menggemarkan pada menerima nasihat, apa, nak ambil hati supaya boleh terima nasihat. Dekat situ. Faham sini? InsyaAllah kita akan sambung dekat qaidatun fi tashbihihi wa isti'aratihi. Satu kaedah pada tashbih dan pada isti'arah dia Quran. Kita dah belajar dah benda ni, tashbih dengan isti'arah dalam balaghah. Wallahu a'lam.